lihat dalam hadis-hadis yang lain, Nabi tak bagi jelas. Nabi bagi secara umum. Engkau nak tengok satu kisah. Kau nak tengok siapa ahli syurga? Kau tengok orang tu. Nabi, dia boleh menjamin. Dalam banyak-banyak sunnah Nabi, ini antara yang kita tak boleh ikut. Apa dia? Menjamin. Tak boleh menjamin seseorang itu ke syurga, dan tak boleh menjamin seseorang itu ke neraka. Kecuali kita boleh katakan sifat-sifat tertentu. Kita boleh kata, engkau ni confirm masuk syurga. Tak boleh. Tapi ciri-ciri dia, air siapa yang habis tu? Ini seronok dapat amal. Mana dia besar? Kita tak kata engkau confirm masuk neraka. Dan kau confirm masuk, tak boleh. Sikap yang sebegini membawa ke neraka. Kau confirm masuk syurga, tak boleh. Yang boleh menjamin Nabi. Sebab tu dalam sunnah-sunnah ni, Nabi sebagai ketua masyarakat, kalau kita kat kampung, imam sebagai ketua masyarakat, imam tak ambil sunnah Nabi ni. Ada nampak imam senarai kat dekat whiteboard. Senarai ahli neraka sebelah kanan. Haji Leman neraka sebab subuh tadi tu. Ada Leman ke sini tak ada? Cuma saya nak kongsikan kepada adik-adik sekalian. Ambil perhatian orang tengah ceramah. Saya nak kongsikan kepada adik-adik sekalian, bagaimana sikap orang yang telah dijamin. Ya Allah, Umar Al-Khattab dijamin syurga, Abu Bakar dijamin syurga, tapi dia orang tak pernah cakap, Nabi baru cakap kita dijamin syurga. Rasanya hari ni subuh kita terakhir lah. Tak ada. Lagi dijamin syurga, lagi dia orang takut. Sebab tu ada di kalangan sahabat yang buat satu jangkaan, aku takut besok kalau ada satu nama yang ada satu suara yang berbunyi, semua masuk syurga kecuali seorang. Aku bimbang itu aku. Dan satu suara yang berbunyi, semua masuk neraka kecuali seorang. Aku mengharapkan yang itu aku. Ini sikap para sahabat, tamak dengan syurga. Ada satu kali tu Hanzalah dengan Abu Bakar, dia mendengar ceramah Nabi. Bila dengar ceramah Nabi, memang muhasabah lah. Nabi sebut tentang sesuatu yang keimanan, muhasabah, sedih, menangis, mengeluarkan air mata. Itu sikap sahabat. Tapi bila balik ke rumah, layan anak-anak, cucu-cucu, happy dengan isteri semua, dah ketawa. Jadi sahabat ni tadi dengar ceramah Nabi menangis, gerun hati. Bila balik ke rumah ketawa pula. Hipokrit. Mereka menganggap mereka hipokrit. Nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, telah hipokritlah Hanzalah. Aku hipokrit, aku munafik. Kejap ketawa, kejap senyum, kejap sedih. Jom kita jumpa Nabi. Hanzalah bila dia berborak dengan Abu Bakar, aku rasa munafik. Aku pun macam tu juga. Jom kita jumpa Nabi. Diorang pun jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku telah munafik. Nabi pun tanya, kau apa hal? Nabi ni orang yang paling rileks dalam dunia. Kalau kita rasa agama Islam itu sempit, Nabi Muhammad menggambarkan Islam agama yang paling santai. Cuma yang kita anggap sempit itu salah faham kita tentang agama. Apa hal kau mengatakan kau munafik, hipokrit semua ni? Tadi saya dengar ceramah tuan, saya sedih, muhasabah, insaf. Tapi bila balik rumah, melayan keluarga, buka siaran televisyen, layan game dan seumpamanya, ketawa. Munafik. Apa jawab Nabi? Seorang Nabi yang sangat relax dan cool. Nabi kata apa? Ya Hanzalah, sa'atan. Maksudnya ada masa. Hanzalah, Abu Bakar, ada masa ketawa, ada masa gembira, ada masa seronok, ada masa sedih. Nabi pun lawak. Inilah amzah wala aqul illa haqqan. Aku juga lawak, kata Nabi, tapi aku tidak berkata dalam lawakku kecuali benar. Hari ini kita tengok pelawak-pelawak ataupun mereka yang melakukan lucu-lucu untuk menjadikan orang lain gembira. Nak tak nak mesti ada benda yang berunsur penipuan. Yang kedua, body shaming untuk menjadikan orang ketawa.
Itu masalah. Maka Nabi melawat. Nabi satu seorang manusia yang sangat hipster, maknanya yang betul-betul mengikut peredaran zaman. Akhirnya sahabat rasa seronok. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang dididik oleh Rasulullah dengan iman yang tinggi. Contoh seumpama Umar didik, ya Allah ya Tuhanku, sampaikan sahabat-sahabat yang perempuan pun takut dengan dia, berbanding takut dengan Nabi. Ini bukan soal dia memuliakan Umar lebih daripada Nabi, tapi Umar ni sikap dia memang brutal. Orang Kelantan kata bengkeng. Bengkeng. Malah Ustaz sifat dendam menjadi pengalaman syurga. Melaka kata kalau kaki mengamuk panah barat ni apa Ustaz? Hawau. Ya, aku rasa macam tak betul aja. Bahanol tu. Okey. Ya. Dia tak ada. Ustaz tak ikuti kan yang viral-viral ni, tak ikuti kan? Ustaz tak ada Instagram. Saya tengok Al-Quran, sejadah. Umar Al-Khattab ini dalam satu hadis, perempuan kan ada satu kali itu perempuan dia berborak-borak dengan Nabi. Seronok, Nabi ni orang semua senang dengan dia. Bila duduk dengan Nabi ni rasa akulah yang paling berharga sekali di sisi Nabi. Itu perasaan para sahabat, menganggap diri mereka paling bahagia. Menunjukkan Nabi cara dia layan sahabat sama rata. Walaupun di kalangan sahabat itu ada yang tingkat yang tertentu. Jadi ada sekelompok perempuan bila berborak dengan Nabi, dia orang borak dengan meriah. Kadang-kadang suara dia orang kedengaran lebih tinggi daripada Nabi. Perempuan faham lah. Bukan yang ni lah di luar. Bila masuk Omar, senyap. Bila masuk Omar senyap. Nampak gaya dari segi zahir macam dia orang lebih takut Omar daripada Nabi. Adakah mereka lebih hormat Omar berbanding Nabi? Tak. Bahkan Nabi siap cakap dengan Omar, dia orang lebih takut kau pada aku. Jadi ini sikap antara dua manusia ini, Omar dengan Rasulullah. Dan perempuan-perempuan itu pun cakap dengan Omar, kau garang, brutal. Bukan maksudnya mereka lebih menghormati, memuliakan Omar berbanding Rasulullah, tapi menunjukkan orang-orang perempuan ini lebih menyenangi dan selesa dengan sikap Nabi. Ini antara kelebihan Omar. Dan Nabi pernah menggambarkan Omar ini, keimanan dia kuat itu sampaikan syaitan pun takut. Bila Umar lalu satu lorong, syaitan akan lari lorong lain. Itu antara kelebihan Umar. Beza dengan kita. Lalu satu lorong, syaitan kumpul situ. Syaitan siap cakap, bosku, BBB. Itu pun kekuatan iman Umar, dia tidak berani untuk berjalan di belakang seorang perempuan. Umar iman dia kuat. Bahkan dengan kata-kata dia yang masyhur yang mengatakan, aku lebih berani untuk berjalan di belakang seekor singa berbanding berjalan belakang seorang perempuan.